Jadi pada malam ini kita sambung lagi pelajaran kita yang kita baca di dalam kitab ataupun buku hadis 40. Kitab ataupun buku kita ini dikarang oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman, terbitan Dewan Pustaka Fajar. Kita sambung di tempat yang kita berhenti dahulu, yakni hadis baru, hadis yang ke-9 daripada 40 hadis. Hadis yang ke-9 ini berbunyi, An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Terjemahan hadis. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya. Barang yang kamu kuasa ia. Sesungguhnya telah binasalah orang-orang yang sebelum kamu oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka dan perselisihan di antara mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-9 ini membicarakan berkaitan dengan amalan-amalan yang kita lakukan semasa berada di atas dunia ini, yakni tempat untuk kita menunaikan perintah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9 ini dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu katanya. Kata Abdurrahman, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakni Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhrin ini kalau kita rujuk kepada kitab Mustika Hadis, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesetengah riwayat mengatakan Abdurrahman bin Sakhrin ini meriwayatkan sebanyak 5,394 hadis. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 300 daripada 5,394 hadis ini dipersetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim. Manakala sebanyak 418 hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya. Itu di antara kehebatan Abdurrahman.
Kenapa dia jadi hebat? Kerana ia berdamping dengan insan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi hebat, ikutlah. Tu dia dah. Ikut contoh dia. Cari orang nak nampak sikit, kita ikutlah. Itu di antara sifat Abdul Rahman, kehebatan Abdul Rahman bin Sakhrin. Jadi aku ini Abdul Rahman. Aku dengar daripada Rasulullah sendiri. Siapa itu Rasulullah? Aku dengar daripada seorang manusia yang diberi gelaran pesuruh Allah yang satu. Rasulullah, yakni pesuruh Allah. Allah mana? Allah yang satu, Allah yang memiliki 13 sifat ataupun 20 sifat. Tidak sebagaimana nama Tuhan yang diberi oleh kaum kafir jahiliyah itu. Yang mana di antara Tuhan-Tuhan yang kaum kafir jahiliyah meletak di sekeliling Kaabah sebanyak 313. Dia beri nama berbagai. Itu dia. Tetapi Tuhan yang diletak di sekeliling Kaabah oleh masyarakat jahiliah Mekah di kala itu, dari segi kuasanya tidak sama dengan kuasa Tuhan yang diberi nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abdul Rahman bin Sakhrin, aku dengar daripada seorang manusia yang bergelar pesuruh Allah, yang mana Allah tadi memiliki 13 sifat ataupun 20 sifat, yang mana sifat tadi tidak serupa dengan makhluk ini, yang mana 13 sifat tadi ada di antaranya menyebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan segala sifat yang bernama Allah Subhanahu wa taala itu dengan segala yang baru. Maknanya Tuhan yang bernama Allah ini terlalu hebat. Dia mampu melakukan sesuatu di luar pemikiran manusia. Sebagai contoh, bagaimana hebatnya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu di luar pemikiran manusia. Yang mana suatu ketika sejarah menceritakan kepada kita bagaimana seorang raja oleh kerana terlalu banyak hasad dengki terhadap masyarakat Islam yang mengerjakan haji, musim haji ramai orang pergi Mekah membuat haji, lalu raja tersebut di atas penyakit hasad dengkinya tidak senang melihat orang lain senang, lalu ia mengarahkan tenteranya pergi ke Mekah, yakni disebut tentera bergajah. Nak pergi buat apa? Pergi nak akak batu putih ataupun ni batu hitam yang disembah oleh masyarakat Islam, yakni diistilah sebagai mengerjakan haji. Yang pada pemikiran raja tersebut, yakni disebut sebagai Raja Abraha, pemikiran dia mengatakan kalau kita pergi akak batu hitam yang disembah oleh masyarakat Islam di kala itu, kita buat kelik ke negara kita, maka pada pemikiran Raja Abraha, nescaya orang-orang Islam akan ikut pergi ke negara kita. Maka di negara kita akan boleh buat perdagangan dan sebagainya. Itu pemikiran manusia. Tetapi Tuhan yang bernama Allah boleh membuat sesuatu di luar pemikiran manusia. Dia buat lagu mana? Yang ni apabila tentera Abraha tadi pergi nak akak batu hitam dengan tentera bergajah, bukan main-main.
Hebat pada masa tu tentera bergajah. Tak ada paling besar. Pongkok kot kepada bandar ni besar. Tahu? Tu dia. Dan dia buat nganyi pula kepada orang yang menjaga Kaabah. Siapa dia berani sekak? Kata di tentera Abraha. Kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan yang bernama Allah ini mengatasi di luar pemikiran manusia. Lalu apabila tentera Abraha tadi hampir sampai kepada kawasan Baitullah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghantar burung yang disebut ababil, sebagaimana yang diceritakan di dalam ayat Alam Tarakat, surah Al-Fil. Yang mana kalau kita mikir dengan akal manusia, burung nak lawan gajah. Akal manusia kata, kok mana-mana kalah burung. Akal manusia, logiknya tak mampu burung nak lawan tentera bergajah, nak lawan gajah. Pada kibah dengan ling burung. Lalu kuasa Tuhan yang bernama Allah mengatasi daripada segala kuasa yang ada. Dikirimnya seketul batu setiap ekor untuk memberi ancaman, memberi notis kepada tentera bergajah tadi. Yakni sesetengah sirah mengatakan burung ababil tadi bawa batu daripada neraka, janji batu yang azab, untuk nak beri pengajaran kepada manusia yang degil, yang tak dengar kata agama, yang tak makan nasihat tentang agama. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala kirim batu yang dibawa oleh burung ababil tadi, bayangkan kuasa Tuhan yang bernama Allah mengatasi pemikiran manusia. Bersama agak-agak batu yang boleh seekor burung nak bawa. Mungkin besar betih tu. Pasir dah. Dia lah besar. Nak menceritakan Tuhan yang bernama Allah ini terlalu hebat. Di luar pemikiran manusia dia punya kuasa. Lalu burung ababil tadi bawa yang disebut batu untuk memberi notis, memberi ancaman, memberi makluman kepada manusia yang tidak makan nasihat. Lalu diketuknya, sesetengah sirah mengatakan burung tadi dia letak batu tadi, dia capak jatuh di atas kepala gajah. Sesetengah sirah mengatakan jatuh atas kepala tuan gajah. Dua cerita mengatakan janji burung tadi membawa satu notis yang diberi batu ke apa-apa, satu notis supaya jadi pengajaran kepada manusia yang tidak makan nasihat. Ingatlah kuasa Tuhan yang bernama Allah mengatasi segala-galanya. Lalu dia letaknya batu tadi sama ada atas kepala gajah ke, atas kepala tuan gajah ke, maka surah Al-Fil ayat Alam Tarakai menceritakan kepada kita lagu mana jadi gajah yang hebat. Lawan burung ya. Tetapi burung yang diperintah oleh Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Seperti daun dimakan ulat. Setara tu je hebat gajah. Itu dia. Jadi nak menceritakan, kata Abdul Rahman bin Sakhrin, aku dengar seorang manusia yang diberi nama Rasulullah, yang diberi nama Ahmad ataupun Muhammad, yakni pesuruh Allah, pesuruh Tuhan yang bernama Allah, yang mana Allah tadi memiliki segala kuasa, selalu hebat, yang kuasanya mengatasi segala manusia, yang kuasanya menyalahi daripada segala yang baru ini. Dia rayak gapo? Dia rayak lagi. Cuma Abdul Rahman rayaknya, hebatnya aku dengar ni cerita ni daripada manusia yang terlalu hebat. Maka wahai manusia yang tidak makan nasihat, wahai manusia yang ingkar dengan perintah agama, wahai manusia, jadilah baik. Berarti nak ayatnya. Nak ayat gapo? Itu dia. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah ayat gapo?
Apa yang aku tegahkan kamu, kata Rasulullah. Yang cerita ini datang daripada Abdul Rahman bin Sakhrin. Abdul Rahman kata, aku dengar cerita ni daripada manusia yang terlalu hebat. Yang mana manusia tadi adalah pesuruh Tuhan yang bernama Allah. Yang mana Allah tadi, kuasa dia bersalahan dengan segala yang baru ini. Rasulullah suruh buat berapa? Apa yang aku tegahkan kamu, wahai sahabat-sahabat, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, yakni daripada tegahan tadi, apa yang aku kata jangan buat, gitu. Maka hendaklah kamu menjauhinya. Apa yang aku tegah kamu, yakni apa yang aku nak yakni wahai sahabat-sahabat, Allah Subhanahu wa taala yang kuasanya bersalahan dengan kuasa yang baru ini, yang kuasanya terlalu hebat. Aku nak royak ni, nak royak gapo? Aku royak jangan buat ni, mu jangan buat. Gitu. Apa? Takut jadi macam Abrahah. Manusia yang tidak makan nasihat. Dan berbagai lagi cerita bagaimana manusia apabila tidak makan nasihat, apabila Tuhan tegur sendiri, maka tunggulah akibatnya. Itu dia. Apa yang aku tegur, kata Muhammad, yakni tegur sama ada secara qat'i, secara putus, ataupun cegah, ataupun teguh secara pilihan. Teguh secara qat'i, secara putus, yakni perkara-perkara yang haram pada sana. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan lagu mana. Sebagai contoh, selepas seseorang itu akal lagi balik, maka hendaklah ia mengerjakan sembahyang sekurang-kurangnya 5 fardu sehari semalam. Hal keadaan biasa, dia tak boleh tinggal. Bahkan tinggal juga, dia jadi macam Abrahah. Dia jadi macam Abrahah tu. Orang royak dah tak sagilah. Ini bukan rumahku, kata penjaga Baitullah. Aku tolong jaga je. Ini rumah Tuhan. Aku tolong jaga je. Tapi oleh kerana penjaga Kaabah tadi tidak mampu nak melawan tentera Abrahah, maka yang menjaga Baitullah tadi, yang menjaga Kaabah kata, aku tolong jaga. Ini rumah Tuhan. Kalau mu agak kedai bagi ya. Itu kata Abrahah dalam bahasa yang mudah difaham. Lalu Abrahah yang telah sumak tadi, yang dia berasa ego, dia berasa gang, pergi juga apabila pergi juga tadi, tunggu masa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarnya sendiri. Jadi kata Nabi tadi, apa yang aku tegah, yakni tegah qat'i, maka kena buat dah. Gitu. Apabila akil lagi balik sudah cukup, omong semua sekali, kena mayan lah. Itu dia. Bah kalau malas juga mayan, ikut mung lah. Cuma tolong siapa aja. Tolong siapa. Bukan kata, kalau mak ayah kita, contoh kalau kanak-kanak lah. Kalau kanak-kanak, mak ayah suruh mayan. Dia kata malah nak mayan, malah nak ikut mak ayah. Malah nak ikut perintah mak ayah. Hakikinya bukan perintah mak ayah. Perintah siapa? Mak ayah tu hanya penyebab untuk si anak tahu bahawasanya sembahyang ini adalah perintah Allah yang satu. Perintah Tuhan yang bernama Allah, yang Allah tadi memiliki segala kuasa yang ada. Jadi kalau alasan malah dia ikut mak ayah suruh mayat. Bahasa dia mayat. Hakiki sebenarnya. Bukan kita durhaka kepada mak ayah dah.
Tetapi hakikinya kita menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Cuma mak ayah ni jewayak. Sama sebagaimana contoh yang lain. Apabila di kampung kita ni tak ada masjid, lalu pihak berkuasa membina masjid yang indah ini, kita mengimarahkan masjid. Hal keadaan mengimarah tadi, hak mari ni tak apa. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak pernah pijak kaki masjid? Tidakkah ia faham bahawasanya mari mengimarahkan masjid ini adalah satu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya kita buat kerak-kerak, buat kerakan, buat degil, maka tidak mustahil cerita Abrahah akan sampai dalam bentuk yang belum tentu kepada mereka yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dah. Kita pakat mengimarahkan masjid. Lalu sekurang-kurangnya sememangnya wajib kita mendidik, wajib kita memujuk hati kita supaya terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Jangan duk kata, awak waktu nak buat masjid punya pergi, awak buat dia lah. Kita tak minta nak buat masjid. Tunggu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ada nyakit je, ada nyakit. Tetapi oleh kerana dia tak pergi hospital, maka dia tak tahu yang dia tu ada nyakit. Fi qulubihim maradun ni nyakit rohani. Nyakit rohani, nyakit bagaimana roh kita tidak diberi makanan. Tetapi jasad kita diberi dengan berbagai makanan. Tu dia. Apabila disebut, awak kita engkau tidak ada metak saja. Awak dia yang nyegi, awak dia lah. Tunggu. Termasuk di dalam arti kata, bagi mereka yang duduknya berhampiran dengan masjid, sahabat menceritakan di dalam kitab Mustika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sememangnya kamu kena mari sembahyang fardu berjemaah di masjid. Kalau tak mari, disebut di dalam kitab Mustika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Sayyidina Umar khalifah yang kedua, suatu hari dia mengajak sahabat. Dekat dah. Bilal tu kabar ada masjid. Umar ajak saya nak keluar daripada masjid. Sahabat rasa pelik. Mana ni Umar gini ni? Somak kalau ke mana Umar ni? Umar ni khalifah yang kedua. Manusia yang terlalu bekeng. Sahabat tanya, nak ke mana Umar? Ketika itu dia menjadi khalifah yang kedua. Nak ke mana? Ikut saja sudah. Bawa jamung. Jamung ni karau. Bawa karau. Nak ke mana? Umar kata, aku nak pergi cari manusia yang dia sembahyang fardu di rumah, walhal dia duduk di sekeliling masjid. Aku nak bakar rumah dia. Itu kata Umar di dalam kitab Mustika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar, manusia yang telah dijamin syurga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita nak pertikai apa yang telah dibuat oleh seumpama manusia yang diberi nama Umar tadi? Oleh itu sekurang-kurangnya ikatlah diri kita dengan masjid sekurang-kurangnya kalau 5 kali sekali dulu dah. Itu dia mula-mula. Mula-mula ni ikat sekali dulu. Lepas tu 2 3 4 bulan 2 kali. 2 waktu insya-Allah. Itu dia. Dia sampai bersara kat 5 waktu mah. Dah. Itu dia. Jadi kata Abdul Rahman bin Sakhrin, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Pertama, tegahan secara qat'i. Tak boleh tinggal ke mana-mana. Kalau mu tinggal buh dosa. Itu dia.
Kemudian tegahan yang kedua dalam erti kata makruh. Yakni makruh lebih baik tidak buat, dan kalau kita tidak buat, kita niat tidak buat tadi kerana agama dengan sendirinya menyebabkan kita jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang mudah makruh ini seperti isap rokok. Tu dia. Kesihatan dak cakap anak bubuh kain retan dah, jangan isap rokok. Tahu? Ada satu cerita tu kesihatan jangan isap rokok. Kemudian dia buat batai rokok tu belok di kain rentang. Kita dengar anak-anak muda cakap, ada seorang tu kata jangan isap rokok, tengok kesihatan buat tu. Jangan isap rokok kerana banyak penyakit gini-gini. Rokok belok, memang aku dah isap dia kata. Itu rokok betul. Semak tu. Dia tidak faham. Dia sebalik daripada jangan merokok. Tidak faham sungguh. Orang Melayu, orang tua-tua zaman hari tu kan. Orang tua zaman hari tu. Dia kata, jangan duduk atas bata naik bisu. Orang dahulu tidak sekolah tinggi, tidak sekolah batu, tidak sekolah zaman lah ni. Orang zaman dulu sekolah papan, sekolah kayu ya. Tetapi dia faham lebih mendalam kaedah ayat itu sendiri. Orang lah ni sekolah batu bertikak-tikak dan berbagai lagi ijazah. Tetapi kadang-kadang keliru. Keliru, dia jadi somak. Orang dahulu kata, jangan duduk atas bata naik pisau. Itu sikit saja. Tetapi akibat daripada duduk atas pisau tadi banyak benda. Akibat duduk atas bata tadi banyak benda lagi. Bijak. Orang tua zaman itu walaupun dia tidak sekolah tinggi. Sebab apa? Yang kadang-kadang kalau kita duduk atas bata, kalau dua beradik dia pelaga bata buat macam kuda. Apabila pelaga bata tu pecah mengah bata tu. Apabila pecah pengah bata tu ambil kabu. Apabila tu ambil kabu payah. Kabu dia terbang lalu. Kan resikonya. Resiko apabila pecah kena pergi beli jarum. Beli jarum dengan pitih. Apabila dengan pitih dulu pitih payah. Jadi semuanya itu adalah pada rakyat jangan duduk atas bata naik pisau. Betul lah ngerti sekali-sekala naik pisau semua. Naik pisau ni sakit. Lalu tak duduklah atas pisau. Tapi lah ni tak lidah lagu tu. Teknik lain pula. Yang lebih hebat lagi, bata tu sendiri tempat yang mulia. Bata tu macam reha. Reha kita ngaji kan. Reha kita buat letak kitab, buat letak Quran. Bata ni buat gapo? Buat letak pala. Pala ada gapo? Dalam pala ada pala otak Ada pala otak. Tak ada otak jadi lembu kobal. Kan mulia. Nak buat letak pala. Pala ni bagian mulia. Jangan duduk atas bata ni. Bata ni punggung buat duit keluar berbagai. Kan bijak orang dahulu. Dari segi pemahaman bahasa. Oleh itu, kalau kita tidak melakukan perkara yang makruh tadi, dengan disertai dengan niat. Disertai dengan niat gapo? Jangan isap rokok. Buat apa isap rokok tu makruh? Lalu kita tidak isap rokok tadi kerana bukan gol lain. Gol lain lagu mana? Tak boleh. Buat apa? Doktor raya, kawan ni, kalau isap rokok, kanser. Nak piak dah. Tak boleh pala. Tak boleh pala. Isap rokok kerana nak piak dah. Nak mati. Tak boleh pala. Tapi, kalau kita isap rokok kerana mengikut hukum syarak kata makruh, lalu aku ikut hukum syarak, boleh pala. Sama sebagaimana kita naik ke masjid ni, lakuh kaki kanan, kalau masuk, kemudian duduk sini niat i'tikaf. Bagi mereka yang tidak niat i'tikaf, lah ni tak nampak lagi. Cek baru nampak. Dan nyawa kalau duduk ke alkom baru nampak bayangnya goni. Tu dia dah.
Lalu bagi orang yang mempercayai adanya Tuhan yang bernama Allah yang mengatasi segala kuasa yang ada, dia percaya dengan apa yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia niat iktikaf. Tak payah mana duduk sel sama lengah. Niat iktikaf tak payah mana. Berbanding dengan niat iktikaf saja. Mereka yang mempercayai Allah yang satu, yang memiliki kuasa segala-galanya, niat je lah. Tak gitu duduk juga. Tahu? Itu dia. Kita cara hilir sikit. Jadi apa yang aku tegur? Kata Nabi Muhammad, tegur yang haram, tegur yang makruh. Kamu semua, kamu ni kita. Daripada nak buat, maka hendaklah kamu menjauhinya. Itu dia. Tak usah girkah. Bunyi yang benda tu benda pelik-pelik lah. Benda pelik-pelik. Contoh benda pelik-pelik gini. Ayat Quran yang menyebut wala taqrabuz zina. Contoh. Jangan kamu menghampiri zina. Saya pernah dikemukakan oleh remaja, stop. Jangan menghampiri zina. Kita tak hampiri zina, kita pergi zina lalu ya tu. Tak apa. Sebab ayat Quran kata jangan menghampiri. Hampir tak boleh zina, tak apa. Semua ada, semua. Jadi ada masyarakat. Dia tak apa zina, tak apa. Jangan dekat-dekat, jangan buat hak benda-benda menjuru ke arah perzinaannya. Semua dia punya pemikiran dia. Sama sebagaimana kadang-kadang lah. Tapi kita buat macam tak usah buat tahlil lah kalau orang mati tak sapa. Kita buat macam tak ada siwak tak usah Tapi kita buat. Tak usah ngaji tak usah hadiah lah tak sapa. Tapi kita buat. Tak ada siwak dia tak usah. Gitu dia. Supaya kat sana kat sana. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Zina ada apa? Semua. Tak faham tentang bahasa. Jadi kata Nabi, hendaklah kamu menjauhinya. Tak usah pergi dekat-dekat lah. Itu dia. Sebab apa? Dibimbangi, takut-takut apabila mu duduk belakang. Takut juga. Belakang takut mana? Beret 12. Jamil hari tu. Minta maaf. Beret 12 kata baru. Itu dah. Itu dia. Tak usah pergi lah kot tu. Kalau tak berapa tegur, kalau seorang tak usah pergi lah. Bimbang. Sebab apa? Takut-takut. Cerita benar. Pergi ke Pulau Karimun. Dibawa oleh jabatan. Satu kelompok tu, satu kawasan tu. Orang tak ada pasangan tak boleh masuk. Sebab apa? Kerana dalam tu somak lah kau. Pergi Singapura, anjuran jabatan. Tak ada pasangan tak boleh masuk. Maknanya, orang pergi dalam tu memang mau siap dah. Gitu. Jadi, kata Nabi, kalau mempunyai benda-benda lagu tu, tak usah pergi dekat lah. Sebab apa? Dibimbangi takut kamu tak boleh nak kawal. Tu dia. Takut tak boleh nak kawal agak. Pergi, contoh ni contoh. Ada ni balik belakang, baik belakang ni. Contoh. Kita bimbang. Sekiranya lelaki yang kurang beriman, dibimbangi takut pergi ke tempat pelacuran, pelacur pegang gini je, baju. Pegang gini je. Tapi laju kita pada dia pergi. Dok kata pegang je. Apa dia pakai tu fidah. Tahu? Beli bimbangi lagu tu. Lalu kata Nabi, kalau bunyi pelik-pelik tak sogi lah. Gitu lah. Wallah, insyaAllah. Cerita ni kita sambung lagi di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam.